Buat apa tu? Hari ni cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Okey, kata bantu. Ni pun salah juga, tersalah. Alright, kata bantu ni digunakan untuk menimbulkan makna tertentu daripada segi aspek dan ragam. Ragam ni maksudnya perbuatan. Kalau kita buat esei tentang pengalaman, kita akan gunakan kata bantu aspek. Kalau kita buat esei tentang cara, kita akan gunakan kata bantu ragam. Alright, dua jenis kata bantu yang kita ada ialah kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Dekat awak punya anak panah tu. Alright, kata bantu aspek. Kata bantu aspek ialah kata yang menerangkan perbuatan ataupun kata kerja dari segi masa. Okay, sama ada belum ataupun sedang ataupun sudah. Belum, sedang, sudah. Selain itu kita ada juga perkataan pernah. Awak ada 9 kotak. Cuba awak tulis kata bantu, saya bagi tahu satu. Okay. Perkataan dia belum. Okay, kalau belum, contohnya belum. Kalau kita sudah pergi, kita kata telah. Selain perkataan telah, boleh tulis apa? Fatra, bagi 3 contoh Fatra. Kata bantu aspek. Telah, sudah, pernah. Okay, telah, sudah, pernah. Okay, bagus. Alright. Okay, Raihana. Akan. Okay, Alisha Hamid. Sudah, mula, baru. Okay, sebenarnya untuk perkataan kamu tu ada ni. Pernah, maksudnya dah berlaku. Akan, belum berlaku. Mula, akan buat. Okay, seterusnya ialah kata bantu ragam. Kata bantu ragam dia menerangkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Okay, kalau awak ingat, saya selalu gunakan formula untuk anak murid saya selalu gunakan formula. Makin sakit hati Hidayah, faham? Saya selalu gunakan ni. Ini adalah antara contoh kata bantu ragam untuk apa-apa pun tentang cara ataupun langkah ataupun kaedah. Sama je. Biasa kata bantu ragam kita gunakan yang itu. Okay. Makin sakit hati Hidayah ialah formula saya untuk awak gunakan tentang cara ataupun langkah ataupun kaedah. Kalau awak kena bina ayat ke, awak kena bina buat ulasan ke, ataupun kalau awak kena buat karangan yang berbentuk yang menyoalkan tentang cara. Saya dah bagi 5 kat situ. Cuba tambahkan lagi. Cikgu boleh tak saya cuba bagi 3? Okey, selain yang ke atas ya. Hendak, mahu, ingin. Hendak ada kat atas. Perlu, mahu, ingin. Perlu ada kat bawah ni perlu. Cikgu ada. Bisa kata cikgu mesti kata bantu ragam ke? Ya, mesti kata bantu ragam. Ni mesti. Cikgu, kalau ingin pun kata bantu ragam Kalau ingin, ya perasaan. Cikgu saya dah tik dah yang ada. Saya nak cuba. Okey. Wajib, mahu, ingin. Wajib. Gembira. Tapi biasanya kita tak guna wajib. Kita guna wajar. Wajar. Okay, kita guna wajar. Tengok, cikgu ada contoh kat sini. Okay. Dia ada patut, mahu, harus, mesti, mungkin, hendak, dapat, wajar, sewajarnya. Cikgu ada yang tak ada? Ya, saya tahu. Perlu, patut pun boleh juga. Contoh ayat. Ini cikgu nak awak buat 2 ayat. Okay, dengar saya, arahan saya. 2 ayat daripada kata bantu aspek dan 2 ayat daripada kata bantu ragam. Okay, macam ni. So maksudnya untuk kata bantu aspek, awak boleh guna telah, sudah, pernah, belum. Tak kisah. Okay, tak kisah. Okay. And then saya nak 2 ayat. Ayat A dan ayat B. Okay. And then kata bantu ragam. Saya nak awak buat 2 ayat juga, tapi dia ada tema. Temanya tentang amalan kejiranan. So maksudnya apa yang awak kena buat dengan kejiranan? Contoh, kita mestilah bertegur sapa antara jiran tetangga bla bla bla. Macam itulah. Faham So ini saya nak temanya ialah masyarakat lah. Masyarakat ni maksudnya perpaduan. Okay, Adib dia kata
kita harus memakai pelitup muka supaya keselamatan diri terjamin. Okey, kita tambah sikit Arifin. Kita haruslah memakai pelitup muka semasa keluar dari rumah supaya keselamatan diri lebih terjamin. Ipan, bagi satu ayat awak Ipan. Adam sedang membaca buku untuk meningkatkan pengetahuan ilmu. Meningkatkan ilmu pengetahuan. Terbalik tu. Okay, thank you. Nurul Syahadah, baca satu ayat. Kata aspek saya buat Ali pergi ke luar negara. Boleh? Tapi lagi bagus kalau awak kata Ali pernah pergi ke negara apa? Brunei ke, London ke, Mekah ke. Lagi bagus. Lagi tepat. Alright. Okay, Dia Amanda, baca satu ayat. Tak kisah aspek atau ragam. Saya belum menyiapkan kerja rumah semalam. Okay, betul. Alright, tadi siapa nak cuba? Saya dengar Adrian Naufal. Lagi seorang siapa tadi? Saya, cikgu. Okay, Syahir. Syahir baca dulu. Irfan ingin membeli buku tebal itu. Kalau nak bagus lagi, letakkan sebuah. Irfan ingin membeli sebuah buku yang tebal itu. Lebih bagus. Okay, kejap saya baca kawan-kawan awak punya. Kita mesti menolong antara satu sama lain ketika bergotong royong. Okay. Amir telah pergi ke Itali pada tahun lepas. Yes, betul. Kita mestilah membersihkan Adrian Naufal. Kita mestilah membersihkan kawasan persekitaran supaya tiada pembiakan nyamuk Aedes A huruf besar. Okey. Syafiq dan rakannya akan bermain bola sepak di padang selepas sekolah. Okey, betul Farisha. Cikgu. Kita haruslah membawa buah tangan. Oh, bukan Umar Danish. Kita tak harus bawa buah tangan kalau menziarahi jiran. Tapi kita wajar bawa, macam lebih elok kita bawa. Okey? Kita wajar membawa buah tangan semasa menziarahi jiran. Mereka akan bertolak ke Melaka pada esok pagi. Okey, betul? Kita harus mematuhi peraturan-peraturan di taman permainan ini. Bagus Hana Marisa. Saya akan menulis surat kepada mereka. Saya akan, okey, betul? Hafiz sedang membantu jiran mengangkat barang di rumahnya. Okey. Ahwas, awak boleh betulkan ayat ni kepada Hafiz sedang membantu jiran mengangkat barang di rumahnya untuk berpindah kot. Kat belakang tu awak tambahkan untuk kakak baru saja tiba di kampung selepas dia menyiapkan kerjanya di Kuala Lumpur. Okey, betul. Afiq telah melancong ke Dubai pada minggu lepas. Afiq telah. Okey, betul Hazim. Kita mestilah membuat persediaan sebelum peperiksaan yang akan dilakukan. Peperiksaan apa? Peperiksaan akhir tahun, peperiksaan ujian diagnostik dan sebagainya. So awak kena ada lebih precise. Okay? Alright, terima kasih semua sebab dah buat contoh ayat. Okay, ini tips untuk IPSR. Bukan TIPS TIP je. Okay, yang pertama, kata bantu diletakkan sebelum frasa kerja. Maksudnya awak kena letakkan dia mestilah menolong, mestilah digalakkan membawa sebelum kata kerja. Okay, diletakkan sebelum maksudnya di hadapan. Contohlah dekat sini ialah akan. Frasa kerja bertolak. Kalau frasa adjektif. Okay, kalau kata adjektif awak kata wajarlah berhati-hati. Contohlah, contoh Kalau sendi nama akan ke Kuala Lumpur. Contoh contoh dia. Okey, kata bantu tidak boleh diletakkan di bahagian awal ayat. So maksudnya awak tak boleh, tak ada subjek. Maksudnya kalau awal ayat ni, ayat tu tak ada subjek. Contoh awak kata akan ke Melaka esok. Siapa yang akan pergi Melaka? Lembu, kambing, monyet, awak, Fatrah. Siapa yang akan pergi ke Melaka? Alright. Kata boleh digunakan untuk menunjukkan keizinan. Manakala dapat digunakan untuk menunjukkan keupayaan untuk melakukan sesuatu. So, contoh. Boleh ni maksudnya keizinan. Contoh kita kata, kita boleh mendapatkan rawatan susulan apabila dikehendaki oleh doktor. Contoh macam tu. Alright. Kalau dapat ni, dia untuk menunjukkan keupayaan. Kita dapat menangani masalah ini dengan cara berbincang. Contoh macam tu. Right? Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu.
Jangan lupa like dan subscribe. Bye.